jumlah wang yang tersedia dalam ekonomi untuk digunakan oleh individu, perniagaan dan kerajaan dalam melakukan transaksi dan pelaburan. Money supply di Malaysia terdiri daripada M0, M1, M2 dan M3. M0 dan M1 merujuk kepada wang tunai dan aset cair 6.36 trilion, M2 merangkumi deposit jangka pendek 2.41 trilion, manakala M3 termasuk aset kewangan lain yang kurang digunakan. Perubahan bekalan wang boleh menyebabkan inflasi jika pertumbuhannya melebihi keluaran ekonomi di Malaysia. Ia mempengaruhi inflasi dalam jangka pendek dan dikawal melalui dasar monetary. Faktor dan peranan money supply ialah yang pertama, kadar faedah. Bank Pusat menaikkan kadar faedah semasa inflasi tinggi untuk mengurangkan bekalan wang, menekan pinjaman dan perbelanjaan serta menstabilkan ekonomi. Yang kedua, kadar pengangguran. Penurunan pengangguran meningkatkan pendapatan dan kuasa beli, mendorong permintaan agregat, seterusnya menyebabkan inflasi dan peningkatan bekalan wang. Peranan bekalan wang dalam inflasi ialah bekalan wang menentukan harga dan kestabilan ekonomi menjadi faktor utama inflasi jika pertumbuhannya melebihi ekonomi. Kerajaan dan Bank Pusat seperti Bank Negara Malaysia mengawal inflasi melalui dasar monetari fiskal dan kadar faedah. Antara faktor tersebut ialah kadar faedah Reserve Persekutuan Amerika Syarikat Federal Reserve. Dalam portal rasmi Kementerian Keuangan menyatakan dalam mengawal inflasi, Bank Pusat di Amerika Syarikat telah meningkatkan kadar faedah mereka dengan agresif, iaitu sebanyak 300 mata asas semenjak awal tahun, dan para penganalisa pasaran keuangan menjangkakan peningkatan sehingga 4.5% menjelang akhir 2022. Kesan kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat. Kesan pertama ialah menarik aliran modal keluar. Pelabur asing akan menjual saham atau bond mereka di Malaysia untuk memindahkan modal mereka ke Amerika Syarikat kerana kadar faedah yang lebih tinggi. Secara tidak langsung, ini telah mengukuhkan nilai mata wang dolar Amerika Syarikat berbanding berbagai mata wang dunia lain. Laporan Kementerian Keuangan menyatakan kadar faedah terkini Amerika Syarikat adalah 3.25%, lebih tinggi berbanding kadar OPR di Malaysia 2.5%. Kesan kedua ialah penyusutan nilai ringgit. Kenaikan kadar faedah oleh Federal Reserve pada tahun 2022 adalah usaha untuk mengawal inflasi di Amerika Syarikat yang mencapai tahap tertinggi dalam 40 tahun. Hal ini menyebabkan mata wang lain termasuk ringgit berlaku susut nilai. Kesan ketiga ialah berlaku inflasi di Malaysia. Kadar inflasi Malaysia bagi tahun 2020 ialah negatif 1.14%, pada tahun 2021 pula ialah 2.48%, manakala 2022 ialah 3.38% dan pada tahun 2023 ialah 2.49% oleh Macro Trend 2024. Kesan keempat ialah kos import lebih tinggi. Oleh Utusan Malaysia menyatakan bahawa apabila ringgit menyusut berbanding mata wang asing seperti USD, barangan import meningkat. Malaysia yang mengimport banyak barangan seperti makanan, bahan mentah mengalami kenaikan kos hidup. Kenaikan harga ini mencetuskan tekanan inflasi kerana kos barang meningkat. Kesan yang terakhir ialah peningkatan harga barang. Apabila terlalu banyak sangat wang dalam pasaran, ia akan menyebabkan permintaan naik mendadak. Maksudnya, orang ramai mudah membuat pinjaman dan banyak berbelanja. Kesan itu jadi bertambah rumit akibat kejutan penawaran berpunca pandemik COVID-19 yang mengurangkan bekalan barangan. Ini memberi tekanan kepada harga domestik dan mendorong inflasi. Analisis kadar tren inflasi 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, kadar inflasi Malaysia adalah stabil pada sekitar 0.66%. Kadar inflasi yang rendah ini menunjukkan bahawa kenaikan harga barang dan perkhidmatan adalah terhad dan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sederhana. Manakala pada tahun 2020, kadar inflasi turun mendadak kepada negatif 1.14%. Deflasi berlaku kerana penurunan harga yang besar dan ianya satu fenomena yang jarang berlaku. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia memberi kesan besar kepada ekonomi Malaysia dan menyumbang kepada penurunan inflasi. Pada tahun 2021, kadar inflasi telah meningkat sebanyak 2.48%. Hal ini disebabkan peningkatan harga mencerminkan peralihan deflasi ke inflasi yang sederhana. Faktor-faktor pemulihan pada tahun ini juga dapat menyumbang kadar inflasi yang tinggi. Pada tahun 2022 pula, kadar inflasi meningkat lagi sebanyak 3.38% kerana berlakunya gangguan rantaian bekalan global yang berterusan. Kos import Malaysia juga meningkat dan penyusutan nilai ringgit telah menyebabkan inflasi meningkat.
Pada tahun 2023, kadar inflasi iaitu sederhana sebanyak 2.49%. Hal ini kerana pemulihan rantaian bekalan global dan juga peningkatan kadar faedah telah dilaksanakan oleh BNM iaitu Bank Negara Malaysia. Kesan penawaran wang terhadap inflasi di Malaysia dapat dilihat melalui peningkatan kadar harga apabila terlalu banyak wang dalam pasaran yang mengejar barang dan perkhidmatan yang terbatas. Apabila penawaran wang adalah berlebihan tanpa ada peningkatan dalam jumlah pengeluaran, harga barangan dan perkhidmatan cenderung naik. Hal ini dikenali sebagai inflasi. Bank Negara Malaysia (BNM) mengawal situasi ini dengan meningkatkan kadar faedah untuk mengurangkan aktiviti pinjaman dan seterusnya jumlah wang dalam ekonomi. Menurut Rosman, 2024, langkah ini bertujuan untuk memastikan inflasi tidak terus meningkat secara berlebihan dan mengekalkan kestabilan harga dalam ekonomi. Selain faktor dalaman, pelbagai faktor luaran juga menyumbang kepada inflasi di Malaysia. Menurut Janang 2023, krisis global seperti konflik Rusia-Ukraine dan juga masalah rantaian bekalan yang disebabkan oleh dasar COVID-19 di China turut mempengaruhi penawaran wang dan harga barang. Faktor-faktor ini menyebabkan kos pengeluaran meningkat yang memaksa syarikat menaikkan harga barang. Keadaan ini seterusnya memberi kesan langsung kepada nilai mata wang dan kadar inflasi negara. Oleh itu, memahami pengaruh faktor-faktor luaran ini adalah penting untuk membuat keputusan ekonomi yang bijak dan menguruskan inflasi dengan lebih efektif. Sebagai kesimpulan, analisis trend kadar inflasi di Malaysia dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bagaimana pelbagai faktor domestik dan global mempengaruhi kadar inflasi. Faktor-faktor seperti kadar pertukaran wang, perbelanjaan kerajaan, kadar pengangguran dan pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam menentukan kadar inflasi. Selain itu, faktor luaran seperti krisis global dan masalah rantaian bekalan turut menyumbang kepada peningkatan harga barangan dan perkhidmatan. Memahami faktor-faktor ini adalah penting untuk membuat keputusan ekonomi yang bijak dan memastikan kestabilan ekonomi negara. Peranan dasar monetari dan fiskal dalam menguruskan inflasi juga sangat penting untuk memastikan harga barangan dan perkhidmatan kekal stabil. Kadar faedah semalaman overnight policy rate OPR adalah secara umumnya merupakan kadar faedah yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia kepada bank-bank perdagangan sebagai suatu ukuran asas bagi faedah pinjaman wang antara institusi kewangan dengan pelanggan. Terdapat juga kesan kenaikan OPR iaitu yang pertama, meningkatkan kos pinjaman. Apabila Bank Negara Malaysia menaikkan OPR, kos pinjaman terhadap pelanggan juga akan meningkat. Pinjaman sedia ada seperti pinjaman rumah dan hartanah akan meningkat. Namun kenaikan OPR ini hanya melibatkan kepada peminjam yang mempunyai pinjaman jenis berkadar terapung sahaja, di mana kadar faedah boleh berubah mengikut keadaan semasa ekonomi. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Jual Iki Global, Syahsid, keputusan OPR dinaikkan adalah penting untuk mengatasi masalah inflasi supaya tidak akan menjelaskan rakyat dengan kenaikan harga yang berterusan. Sekiranya OPR tidak dinaikkan, kemungkinan negara kita akan menghadapi kadar inflasi yang tinggi. Seterusnya, mengurangkan bekalan wang. Apabila OPR dinaikkan, kos pinjaman yang ditawarkan oleh bank dan institusi kewangan turut akan meningkat. Kebiasaannya, kenaikan OPR seiring dengan kenaikan kadar faedah ke atas simpanan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus, walaupun tindakan Bank Negara Malaysia ini mendapat bantahan kesan daripada kenaikan OPR, tetapi tindakan ini mampu memberikan manfaat kepada penyimpan wang melalui pulangan deposit dengan kadar yang lebih tinggi. Pulangan deposit yang lebih tinggi akan menggalakkan orang ramai menyimpan wang di dalam bank berbanding menggunakannya. Oleh itu, jumlah bekalan wang di dalam ekonomi semakin berkurangan. Sumber oleh K. Kamis dan M.A. Aziz 2022. Seterusnya, terdapat juga contoh perubahan OPR iaitu yang pertama, OPR dinaikkan dari 2.75% ke 3%. Pada tahun 3 Mei 2023, Jawatan Kuasa Dasar
Monetary, MPC memutuskan untuk menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas, iaitu 2.75% kepada 3%. Langkah ini diambil kerana ekonomi negara Malaysia menunjukkan tanda-tanda pemulihan selepas bergelut dengan pandemik COVID-19. Bank Negara Malaysia menyatakan bahawa peningkatan yang berlaku kerana ekonomi global terus disokong oleh permintaan dalam negeri yang kuat dan pasaran pekerja yang stabil, serta pemulihan ekonomi China yang boleh kukuh daripada dijangka, sumber daripada Business Today 2023. Walaupun inflasi keseluruhan menurun, inflasi terus masih berada di atas purata berbanding tahun-tahun sebelumnya. Seterusnya, terdapat juga contoh lain perubahan oleh OPR. Pada 12 Mei 2022, OPR telah meningkat sebanyak 25 mata ke atas daripada 1.75 menjadi 2%, sumber daripada bernama 2022 disebabkan oleh konflik yang tercetus antara Rusia dan Ukraine yang menyebabkan berlaku gangguan dan bekalan global, khususnya bekalan minyak dan gas. Oleh itu, Bank Negara Malaysia bertindak menaikkan OPR bagi mengurangkan permintaan domestik terhadap minyak. Pada masa yang sama, kestabilan nilai mata wang ringgit Malaysia turut dapat dikekalkan. Kita terpaksa menukarkan mata wang domestik kepada mata wang asing apabila ingin mendapatkan barang import semasa harga barang import serang meningkat. Nilai mata wang ringgit Malaysia akan jatuh akibat lebih permintaan mata wang asing. Definisi operasi pasaran terbuka (PT) adalah instrumen Bank Negara Malaysia untuk mengawal jumlah wang dalam ekonomi melalui jual beli sekuriti kerajaan. Bagi mekanisme OPT pula, semasa inflasi, Bank Negara Malaysia menjual sekuriti kerajaan untuk mengurangkan kecairan dalam sistem perbankan. Ini mengurangkan bekalan wang dalam ekonomi dan mengekalkan kemampuan bank untuk mencipta kredit. Untuk contoh pula, pada tahun 2022, Bank Negara Malaysia menjual sekuriti kerajaan MGF dan MG2 untuk mengatasi inflasi akibat kenaikan harga komoditi. MG2 lestari bernilai 4.5 bilion dikeluarkan dengan permintaan tinggi mencerminkan keyakinan ekonomi Malaysia. Sumber Natra 2022. Dasar kerajaan yang seterusnya adalah kawalan terhadap cetakan wang. Kerajaan perlu mencetak lebih banyak wang dalam ekonomi bagi mengimbangi matlamat untuk meningkatkan kuasa beli tanpa jumlah barangan dan perkhidmatan yang mengakibatkan inflasi. Lebih banyak wang yang diperlukan bagi mendapatkan sesuatu barangan, maka harga barangan tersebut akan cenderung meningkat. Ini dikatakan bank pusat perlu berhati-hati dengan penetapan dasar dan pencetakan wang bagi meningkatkan ekonomi ketika inflasi kerana mata wang yang semakin lemah dan menurun ketika inflasi. Sumber Pajpai 2022. Dasar yang ketiga adalah dasar fiskal. Dasar fiskal digunakan untuk mengurangkan defisit kerajaan dan tekanan inflasi melalui kawalan permintaan negara. Dasar ini melibatkan perbelanjaan dan percukaian kerajaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan kemiskinan. Kerajaan akan menjalankan dasar fiskal tersebut bagi mengatasi masalah inflasi. Sumber Fiscal Policy, Disinflation and the Safety Net, Econofed 2023. Sebagai contoh, kurangkan permintaan agregat dengan meningkatkan cukai. Kalau AD beralih ke kiri apabila perbelanjaan pengguna menurun. Sumber POS 2022. Secara langsung, peningkatan cukai mengurangkan perbelanjaan pengguna, mengurangkan permintaan agregat dan mengawal inflasi. Dasar yang selanjutnya adalah penambahbaikan rantaian bekalan dan sokongan pengeluaran tempatan melalui inisiatif produktiviti pertanian dan sekuriti makanan. Kerajaan melabur dalam produktiviti pertanian dan menyokong pengeluaran makanan tempatan bagi mengurangkan kebergantungan kepada produk import. Inisiatif seperti Dasar Agro Makanan Negara. Sumber Dasar Agro Makanan Negara 4.0
daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada tahun 2024 memberi tumpuan kepada menstabilkan harga makanan yang merupakan komponen penting dalam inflasi. Selain daripada itu, kerajaan juga membuat insentif untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Ini merupakan sokongan bagi PKS, terutamanya dalam pengeluaran makanan, pengangkutan dan perkhidmatan asas, membantu menggekalkan bekalan barang yang stabil dan mengurangkan tekanan inflasi. Dengan mengurangkan kos pengeluaran bagi perniagaan ini, kerajaan berusaha untuk menurunkan harga pengguna. Dasar yang kelima adalah dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berdaya tahan terhadap inflasi. Langkah pertama adalah pelan pemulihan ekonomi negara penjana. Ketika ekonomi negara merosot akibat daripada pandemik COVID-19, kerajaan telah memperkenalkan satu inisiatif iaitu Pelan Pemulihan Ekonomi Negara Penjana. Inisiatif ini secara dasarnya dapat menyokong kelangsungan perniagaan dan pekerjaan yang menjadi perangsang ke arah pertumbuhan ekonomi tanpa mencetuskan inflasi yang tinggi. Langkah yang kedua adalah inisiatif My Digital dan pelaburan infrastruktur. Tekanan inflasi dapat dikurangkan apabila kerajaan melaksanakan pelaburan dalam infrastruktur digital dan inisiatif My Digital bagi meningkatkan kecepatan pengeluaran dengan kos yang minimum. Kesannya, harga barang dan perkhidmatan dapat dikawal dengan baik. Langkah yang terakhir adalah kawalan harga dan pemberian subsidi. Kerajaan juga mengambil langkah untuk mengurangkan masalah inflasi dengan melaksanakan kawalan harga terhadap barang dan perkhidmatan serta pemberian subsidi untuk membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Contohnya, subsidi untuk petroleum RON 95 serta program sumbangan tunai ramah STI.